Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and salam sejahtera kepada semua yang menonton, mendengar secara live di Discord channel ataupun yang menonton lagi mendengar recorded session di YouTube. Thank you so much sebab sudi nak mendengar. Alright, so this week for chilling session aku ada jemput satu tetamu khas which is yang you guys dah tahu, Man, creator of Fangtats. Right, and before we started, aku just nak bagi tahu macam biasa, rule of the room. Right, this is semua adalah pendapat peribadi, pengalaman peribadi, pengetahuan peribadi. Alright, so you guys boleh ambil mana yang korang rasa betul, yang mana mungkin boleh membantu korang. Alright, and yang mana uh, tak berapa nak betul tu mungkin korang boleh just ubah mana-mana yang patut. And maybe if kita orang ada apa-apa mungkin boleh tegur kemudian lah, right? And korang boleh juga nanti after beberapa soalan you guys nak tanya soalan, boleh je unmute untuk tanya soalan, right? InsyaAllah aku and Man mungkin boleh tolong ikut apa yang kami tahu, InsyaAllah. Alright, so itu sahaja. Make sure kita stay healthy. Alright, kita lepak-lepak chill-chill, tak ada apa-apa benda buruk. And hopefully session kali ni pun memberi manfaat kepada kita semua, InsyaAllah. Alright, so kenapa tak ada tajuk? Biasanya kan dia tanya kenapa tak ada tajuk for this session. Alright, bukan tak nak letak tajuk, basically sebab mungkin macam aku fikir kalau kita letak tajuk tu dia terasa macam restricted sangat on certain topic sahaja. Alright, so that's why aku nak try juga yang mana aku menemu bual creator-creator. Alright, and so kita mungkin boleh tackle pelbagai isu lah, pelbagai aspek. Right, bukan sahaja certain bab saja. Alright, maybe kalau if you guys berminat nak macam aku cover just one topics pun boleh nanti komen ke DM aku sahaja, right? Okay, aku menyebut Man. Man, are you there, Man? Boleh. Halo, Ada, halo. ada. Man, kau kat rumah ke kat mana tu, Man? Aku rumah. Rumah Tak lepak taman lah tak nanti. lepak taman lah. Tak ada. Alright, Man. Okay, mungkin kau boleh introduce yourself first, Man. Okay, aku Bangtat. So some of you may know me as Rizman. Aku Macam terbalik je, Man. Bukan patut kau Rizman, some of us may call us like Pangtat. Okay, tak apa lah. Benda dah cakap lah. Okay. Okay, teruskan. Apa lagi nak letak Aku sekolah lagi. Aku baru form 3. Aku duduk dekat Rawang. Okay. Soalan. Oh, dah soalan dah. Okay, sila soalan. Dah sunat belum? Apa cakap soalan. Dah sunat, Aman? Dah. Alhamdulillah. Nak tengok dulu pun boleh tak? Oh, jangan bukan, Man. PMTP. BMTP. Alright, Man. Okay, Man. Mungkin juga ada juga mungkin tak tahu apa tu Pangtats kan. Mungkin kau boleh cerita, briefly apa tu Pangtats. Oh, macam mana dapat nama Pangtats tu? Tak kisah apa tu Pangtats. Kalau rasanya kalau orang yang tak tahu pasal Pangtats ni mungkin dia faham benda lain. So mungkin kau boleh cerita sikit. Okay, betul. Okay, so actually aku memang dapat nama Pangtats tu daripada apa yang korang fikir lah kan. Sebab aku mostly aku membesar dengan nenek aku. Macam masa kecil tu memang aku dengan nenek aku kan. Lepas tu dia tu suka tu sebut benda tu kan. Lepas sikit-sikit Pangtat kan. So aku macam masa nak start benda ni kan pixel kan. So macam pixel ni memang biasa lekat dengan punks lah kan. Macam CryptoPunk tu pun aku inspired daripada benda tu lah. Lepas tu kena pula dengan apa yang nenek aku selalu cakap tu kan. Lepas tu aku letak lah Pangtats. So that's okay, that's the origin of Pangtats lah, nama Pangtats kan. Tapi apa tu Pangtats? Macam katalah kalau orang dengar, okay, that's a brand, okay, then brand untuk apa tu? Mungkin kau boleh cerita sikit. Maksud kau aku punya description ke? Macam mana tu Zan? Okay, dia basically Pangtats ni dia buat NFT, right? Okay, NFT kan. So apa jenis NFT tu, like kita tadi kau ada sebut sapi saat, mungkin kau boleh cerita sikit pasal benda tu, something like that. So Pangtats ni adalah the first collection of 300 one animated characters dekat pentas.
So kalau korang perasan memang ada punks lain. Tapi aku the first one yang ada buat animated, yang GIF. Either dia klip mata ke, dia isap rokok ke, mata laser. Macam tu lah. I see. So, kau memang akan buat, memang dia akan fully give ataupun ada campur-campur Yes, dengan yes. JPEG ke fully give GIF. Just the, maybe yang 5 earliest one tu aku buat, maybe yang tu PNG. Tapi starting daripada pangkat kelima, aku terus buat GIF sampai sekarang. Oh. Dah Kenapa 7 kenapa bulan. ada transition tu? Kenapa kau tak maintain je PNG tu? Kenapa aku tak maintain PNG? So first of all, pada aku punks ni macam dah biasa ada. Kau tengok kan. So macam kalau, lagipun kalau aku buat animated ni, dia punya choice untuk buat PFP tu lagi banyak tau. Either dia nak guna masa layer yang ni ataupun layer yang ni, itu first lah. Atau second dia lagi pada aku lagi unik lah daripada yang lain. Faham. Oh, menarik kat tu. Aku tak terfikir kat. I mean macam last pada ada few frames kan. So orang boleh, contoh kalau satu GIF tu berapa frame kau buat selalu ya? Dia depends lah. Tapi macam biasanya yang common, yang dia tutup klip mata je, itu 4 layer macam tu je. Tapi yang lain-lain yang macam mata laser, yang tu dia ambil banyak. 6, 8. Tapi selama aku buat ni, yang paling banyak guna layer is collab aku dengan audiovisual tu. Berapa banyak kau? Aku rasa dalam 30 lebih ke yang tu. Banyak tu. Berapa lama selalu kau ambil masa kalau kau nak buat okay, mungkin 4 frame tu berapa lama, yang 30 lebih tu berapa lama ambil masa kau buat sendiri? Actually tak lama lah, maybe setengah jam, sebab aku dah first off aku start tu aku dah ada outline sendiri kan. Atau aku ada lah macam rujukan aku buka Pinterest, aku tengok itu, aku tengok ini kan. Lepas tu daripada situ aku buat lah sendiri. Ya, berapa lama tu agaknya selalunya? Tak lama tu berapa lama selalunya? Aku mau cakap Zan setengah jam. Setengah jam, sorry aku kita lepas benda tu. Shit, okay. Maaf. Setengah jam Oh, okay. Oh, quite some time lah. And kau selalu drop berapa lama seminggu? How consistent you drop selalu Macam before ni aku buat setiap 2 minggu aku drop 3 kali. Tapi macam aku nak limitkan sikit, so mungkin aku buat sekali seminggu lah, starting from this week. Oh, okay. Kira baru nak start lah. Yes. Baru je. Menarik. Okay. If you guys have any question, okay, mungkin boleh just interrupt us. Timing kena tune sikit lah kan. Okay, boleh je tanya. Okay, don't worry lah. Boleh je. Alright, okay Man. Macam mana kau boleh terjebaknya dalam NFT ni Man? Okay. Ni aku cakap awal daripada TikTok tu. TikTok? Awal. Yes actually. So awal-awal tu aku just tahu macam Bored Ape, PitoPunks kan. Sebab semua tu aku dah biasa jumpa. Kalau aku scroll ada masa dia kata, oh this punk sold for blah 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 blah, mahal kan, for a fucking JPEG je kan. So macam masa tu aku tahu logik je, sebab kita pun slowly kita progress lah peredaran zaman kan. Tapi aku tak pernah macam berminat nak tahu apa yang boleh buat sampai dia naik macam tu kan. Tapi until one day tu aku jumpa video kucing kripto. Dia ada update yang dia jual butterfly flag tu. Kalau kau tahu, kalau kau pernah tengok kan. Okay. Yes, masa tu dia share. Lepas tu dia cakap dia jual dekat pentas, which is masa tu baru je mula. Sebab aku masa tu baru seminggu 2 je pentas ni. Dan masa tu aku join lah group unofficial daripada link yang kucing kripto tu bagi. So daripada situ aku observe dulu kan. Few days earlier tu aku just observe dulu orang ni buat macam mana semua tu kan. Lepas tu lama-lama tu aku nak start, sekejap ada orang ketuk pintu aku. Okay. Alright, okay, ada gangguan sedikit. Mungkin adik dia yang ketuk pintu. So if you guys have any questions ke berkaitan, tak kisahlah bab marketing ke bab roadmap, just feel free to ask. Okay, insyaAllah kita cuba menjawab lah soalan-soalan anda. Okay, ni pun kita masih introduction dulu, bagi orang kenal dulu Man, Pangtas. Okay, hello. Okay Man, dah ada balik dah. Yes. Siapa ketuk pintu tu Man? Kakak aku dan hantar kain kering.
Okay. Baju aku lah, dia suruh aku lipat sendiri lah. Lipat sendiri lah Man. Mesti aku memang lipat sendiri lah. Oh, okay. Okay, Man, boleh teruskan Man tadi. Okay, boleh Kau, continue. So macam, tadi, and then aku start, masa tu aku join dekat satu group which is Malaysia NFT community dekat Telegram. Lepas tu masa tu awal lagi. So the admin, No Future ataupun ada yang tahu as Bakar Niko kan. Tak nervous sih, lemas aku. Okay. Okay, so awal-awal tu aku just join dia punya Discord kan. Lepas tu dia bagi aku 0.0026 untuk aku main aku punya first work tau. Lepas tu masa tu aku kan baru nak buat pangkat ni. So the first one tu aku ikut resolution yang aku guna tau untuk buat pixel tu. Lepas tu aku download 50-50 tau. So kalau aku main tu, kau tahu lah 50-50 buruk macam mana kan. kecil Kau dah tahu macam mampus lah. alamak. Ni apa? Hasil buruk gambar sini kan. So masa tu aku DM dia balik. Tapi kau tahu lah feed standard dia lah, reply lambat dia kan. Tapi okay lah kan. Lepas tu aku borak dengan Dan Choi. Some of you may know him as Pak Lang lah, yang buat kuih tu kan. So aku cakap kat dia, aku cerita kan. Lepas tu dia kata, oh memang tak ada BNB nak main ke? So after that aku, bukan aku lah, dia yang bagi aku 0.01 untuk aku main 3 pangkat kan. So sampai situ lah betul aku progress sampai sekarang. Aku just stick macam tu je. Daripada BNB yang dia bekalkan masa awal tu sampai sekarang. Bayar balik tak? Aku tak bayar balik tapi aku bagi dia pangkat satu free. Okay. Lagi mahal tu kan? Lagi mahal lah pada aku lah. Tak tahu pada dia. Okay. Lagipun dia bagi je bukan hutang. Yelah, dia memang nak bagilah, nak tolong. I think memang sekarang pun ada a few yang memang sudi nak tolong orang baru pun sebenarnya kan. So kalau mungkin sesiapa yang sedang mendengar ni, either sekarang ataupun recording session, kalau korang baru nak min, alright, and mungkin tak ada atau tak tahu nak beli BNB dari mana, boleh je hubungi content creator. Kita boleh ajukan kepada orang yang boleh tolong lah actually. Betul. Kan. Menarik lah sekarang. Okay, Man, kau basically kau kira boleh kata dah start daripada awal jugalah yang pentas kan. Kau apa mungkin perubahan lah yang kau nampak beza ke daripada pada diri sendiri ke macam mana? Mungkin kau boleh start dengan diri sendiri dulu lah kan. Pada diri sendiri dulu. Okay, so first off aku start dengan diri. So daripada first work aku tu, pada aku kalau nak compare dengan sekarang ni jauh beza lah. So in 3 months aku improve, aku bawa badan, aku betulkan balik dia punya outline semua tu kan, untuk dia jadi lagi lawa lah kan, compare daripada yang dulu ni. So tu first off. And then second, aku bukan jenis yang sini borak sangat dengan orang online lah. Aku segan lah borak dengan orang online. Sebab macam kau siapa kan tapi nak cakap dengan kau kan. Tapi nak tak nak dekat NFTC ni kita memang kena lekat dengan community lah untuk ada audience kan. So daripada aku shy tu, daripada aku pemalu, aku kurang sikit cakap dengan orang. Tapi lama-lama aku observe, aku tengok semua borak macam kawan. Even though kita masing-masing tak pernah jumpa pun in real life, tapi masing-masing borak macam family je. Itu apa yang aku suka pasal community NFT Malaysia ni. So macam aku nak borak dengan korang semua pun aku tak segan. Aku chill je. Okay, ada beza tak orang berborak dengan kau? Mungkin ada sebelum dia tahu kau masih sekolah dan selepas dia tahu. Tak. So actually aku start ni kan. Aku yang panggil semua orang bro, aku kau macam tu. Sebab macam ada masa aku tak minat sangat orang tahu aku muda. Sebab macam nanti pada aku tak best tau dia punya borak macam kau budak form 3 je kan. Tapi aku perasan after aku beritahu umur aku tu like diorang still treat aku macam biasa lah, like how I want to be treated. Aku ingat lagi kau pernah DM aku masa umur. Aku terkejut juga kan. Tipu lah, aku tak terkejut kan. Kalau kau tengok cara aku type tu memang macam terkejut lah kan. Tapi macam dia, lepas tu kau cakap kan, janganlah lain dengan aku lepas dah tahu umur. Aku ingat kau cakap macam tu. Lepas ada lah, I mean, semua orang okay je. I think dalam NFT sini yang seronok lah bagi aku, macam kita tak tengok pada kecuali kau tanya kau tahu, dan mungkin ada yang
macam kisah lah. Tapi technically sebenarnya kita tak kisah pun kan. Kau Melayu ke, Chinese ke, Indian ke, kau lelaki Yap. atau perempuan ke, kan. Kita tak pernah terfikir pun. And in the end kita akan panggil semua orang bro kan. Kan macam NFT Malaysia ni memang accepting teruk lah. even aku rasa macam ada je kreator perempuan yang orang panggil bro dia pun kata saya bukan bro kan. Macam mana kita tahu kan? Kan? Bukanlah kita Betul-betul. nak assume yang semua kreator lelaki, tetapi kita tak tahulah dia perempuan. Something like that lah. Betul. Sebab Kan? nama dia pun lebih kurang je macam lelaki kan. Kan. But kalau dia perempuan pun tak ada masalah kan. Kita still accepting kan. Kita still tak ada apa-apa Tak ada masalah lah. isu pun. Tak ada isu pun kan nak tegur. Alright, okay. Itu pasal diri kau. Okay, dan mungkin macam tadi aku tanya kan, mungkin apa yang kau pun nampak lah. Sebab macam kata kau dah lama kan. Mungkin apa beza like 3 months back dengan sekarang. Sorry, apa dia soalan? Kira apa perbezaan masa awal kau start dulu kan dengan sekarang Okay. Malaysia ni. Okay. Okay, aku tak tahu mana nak start. So, aku tak ada benda yang pop up kat kepala aku. Aku kena mengenang masa lalu sekejap. Mengenang masa lalu. 3 bulan ke? Tak, sebab aku tak ingat tu sebab NFT scene Malaysia ni dia gerak laju gila tau. Macam susah nak ingat tu. Tapi set. Okay, mungkin kau boleh cerita like mungkin compare berapa ramai creator dulu dengan creator-creator sekarang, like banyak tak? Okay. Dulu creators memang banyak. Aku rasa macam kalau nak compare dengan sekarang jauh lah beza kan. Sebab sekarang pun dah ada new generation punya creators. Tapi pada aku dulu pun banyak macam amount creator sekarang. Cumanya macam tak semua yang still stick dengan kita sampai sekarang. Lah macam example dulu ada Imran Zax yang dia buat patung semua tu kan. Lepas tu Skalpang. Banyak lah yang dulu ada orang beli pakcik unicorn lagi kan. Itu saya banyak tak beli je. Macam masa BNB aku tak ada pun. Okay. Lepas tu banyak creator yang dulu yang ramai macam orang beli tapi sekarang tak ada pun. So itu first. And kalau borak pasal fan art aku rasa sampai sekarang ada je. Tak nak kan. Fan art apa tu? Ada 2 jenis fan art tu. Fan art tak kisah Marvel. I see fan art jenis tu lah. Fan art copyright lah. Yes, copyright stuff. Even macam the older community tu dah tegur kan. Dah cakap banyak kali dah pun pasal isu ni. Tapi macam setiap hari ada orang baru masuk kan. So setiap hari takkan nak tegur kak. Kena tegur kak sebenarnya. So pada aku itu macam common knowledge je. Kau tak perlu diberitahu pun. Dia masalah. Dia not really common, Mat. Sebab most creators aku rasa bukan datang daripada bidang seni pun. Macam aku kan, aku bukan daripada bidang seni yang like macam betul-betul dalam scene seni lah, especially seni lukisan. So memang macam mana dia mungkin common sense tapi benda tu mungkin terlepas pandang lah. Tak ada orang sengaja pun nak cari pasal kan. Especially benda ni melibatkan copyright kan. So I think macam kau kata takkan nak tegur selalu, bagi aku macam kena tegur lah kalau kau jumpa kan. Kalau kau jumpa just tegur je lah mana yang patut kan. Alright, okay. Okay Man, mungkin cakap pasal copyright tu kan. Apa lagi mungkin masalah-masalah lain yang kau rasa like new creator mungkin terlepas pandang? Okay. New creator ni pada aku jarang lah. Bukan pada aku, tapi aku jarang nampak diorang kat timeline Twitter aku. Kalau ada macam sikit je lah. Mostly just chill je. Diorang tak ada borak dengan diorang punya kawan-kawan dekat community ni kan. Even dengan kita pun jarang ada orang cakap paling-paling tolong retweet macam tu. Like aku tak tahu nak cakap apa. Sebab tahu aku letak tu je. Relax lah, tak apa. Jom worry. Okay, aku akan tanya. Kalau kau tak tahu tak boleh jawab, aku akan sambung soalan lah. Jangan risau. Bagi aku Man, okay, aku rasa aku kenal kau pun awal ke Man kan? Awal. Kan, aku pun tak ingat. Aku usually memang tak jarang aku akan ingat macam mana aku jumpa orang awal-awal. Lebih-lebih aku tahu dari mana je lah. Tapi macam mana tu aku tak ingat. Tapi amalan tu yang terawal kan. Aku tak ingat. Macam Man kata lah, dulu dia segan nak takut dengan orang. But I think Man one of a good
things yang dia ada adalah at least dia berani cuba lah, dan aku boleh cakap lah. Sebab hari tu dia jadi like moderator for Dola punya space kan. And so it's a good ni lah. I think sebenarnya macam mana, aku suka scene, apa-apa scene baru kan. Dia memang akan mengajar semua orang something new. Okay, tak kisahlah scene apa pun. Uh, and tak kisahlah apa-apa pun, kau akan belajar something juga. That's the best part lah. And willingness untuk study tu, dia akan datang juga. Sebab satu adalah kau akan tengok orang lain, especially kalau kau macam ada, bukan nak kata rival lah, but orang yang mungkin start create sama dengan kau kan. Macam aku tengok Betul. aku dengan Man, time tu kita ada Cheeky Punk, ada Roche Punk masa baru nak naik kan. And ya, tipu lah kau tak somehow jealous kalau tengok orang lain terjual NFT masa tu kan. And kau tak jual-jual, and tak nak kau kena macam terfikir ke kan. Takkan macam mana dia buat, at least kita akan terfikir macam mana dia buat Yes, kan. yes. And benda tu yang kadang-kadang sebab yang bestnya, sebab kita boleh tanya tau dalam grup Telegram kan. Kita And boleh DM. actually pada situ yang kita improve tu. Betul. And aku rasa mungkin dia macam okay, kalau macam new creators masuk group Telegram tu agak overwhelmed sebab kita cakap macam terlalu santai kan. And diorang pula segan nak cakap. Betul-betul. So bagi kau kan, macam mana nak selesaikan solusi ni? Macam nak selesaikan solusi ni? Macam nak selesaikan masalah ni? Apa solusi untuk masalah ni? Daripada segan tu lah maksud kau. Yes. And mungkin macam ya cuba kau bayangkan kau start sekarang Man. Kau mungkin tak seramah ni tu tak. Sebab kau tengok orang lain dah besar gila. Macam kita dulu memang semua satu level. Kan? So kau tak segan. Tapi kalau kau kan masuk sekarang, then apa yang patut kita buat untuk make sure mungkin new creator ni tak segan nak cakap dengan kita? Ataupun maksudnya apa yang patut aku buat ke apa yang patut dia kau buat? buat lah. Kau as creator yang dah lama ni, ataupun mungkin apa cadangan kau yang mungkin creator-creator lama boleh buat untuk sediakan platform yang orang baru ni tak segan lah. Macam tu. Kalau kau buat apa Man? Untuk new creator tak segan, aku accepting je tau. So actually kalau macam ada je orang DM aku, dia minta aku tolong retweet, tu semua aku okay. Bukan aku just retweet je. Ada masa aku borak dengan dia orang kan, apa pasal dia buat apa benda semua tu kan. Entah tu, pada aku sana aku tak boleh buat banyak benda pun dekat sini. Sebab dia dekat orang tu sendiri tau. Selagi dia tak start pada aku, ni pada aku punya view lah. Selagi dia sendiri tak beranikan diri untuk stand up cakap dengan orang, selagi tu dia kat situ je, level situ je. At least macam slow-slow tu cakap lah sikit kan. Betul, slowly nanti mesti kau suka juga dengan community ni. Kau tahu Aki punya borak pun macam sial lah juga dia punya kelakar. Dia kalau kau dah biasa, kau suka je dengan community kita ni. Ya, betul-betul. Adalah macam I think aku pun dah sentuh topik ni few times before this, yang kita kurang noise maker tau. Kita kurang Siapa aku cakap tadi? Apa? Kau dengar suara aku tak? Dengar. Dari tadi aku dengar suara kawan. Sebab semua senyap tadi aku macam aduh apa sial aku salah cakap ke. Memanglah semua senyap. Memang kita dua je tengah cakap gila. Ya, okay. Okay, so kalau apa? Tak ada apa. Okay. Basically macam aku kata tadi, I mean like sebenarnya kita kekurangan, bukanlah kekurangan, tapi macam kita ramai buat bising kan, sebab kita memang nak meriahkan majlis, tapi kita macam mana kurang sekarang lagi sebab kita semua online kan, so mungkin kurang platform untuk kreator-kreator kecil ni mingle around lah sebenarnya kan. Sebab contoh macam aku cakap tadi, kalau kau masuk grup Telegram, yelah siapa lah dalam tu kan, Roche Punk ada, Saka ada kan, senang cerita big names lah yang borak macam tu. Borak pula macam memang macam kau bayangkan kau tersalah masuk grup WhatsApp lah macam tu kan. Macam ni bukan grup WhatsApp yang patut aku masuk ni. Dia terasa macam tu lah. So in the end macam ada je aku tengok yang dalam grup WhatsApp tu, grup Telegram tu masuk, okay, adalah awal hari ni, lepas tu senyap kan. Mungkin aku rasa kalau aku
kalau aku mungkin baru dan aku muda kan, aku akan segan lah Mhm. kan. Aku rasa aku boleh cakap macam ni, Betul. satu aku memang dah ada experience bercakap dengan orang, and then aku start awal kan, dah kenal Saka, dah kenal Rochepang awal, so aku tak berapa Itu segan lah. Dan itu salah satu benda yang aku bersyukur lah. Sebab aku masuk benda ni awal lah. Kalau aku lambat sikit mesti aku lagi segan tu. Ada kan. kat sini lah. Right. I think, but yes, aku setuju dengan apa Man cakap, yang mana Indian diorang kena berani jugalah kan, nak tak nak. By the way, sorry lah, aku rasa aku punya Yes. connection tak berapa cun, but kalau tak Tak dengar apa, tu, tak apa. Pada okay. aku dengar kau suara kau clear je. Alright, okay. But okay, macam minggu ni ada like Rumah Tan Sri punya event kan. So I think it's a good platform untuk kereta-kereta baru datang dan berkenalan. Sebab kita bukannya artis, selebriti, dalam dunia betul pun. Kita just maybe diorang mungkin nama besar je lah dalam uh, NFT, which is sebenarnya kat dalam dalam Twitter je kan, ataupun dalam Telegram group ke. Tapi kat luar you guys boleh tegur kan. Kita tak macam artis-artis besar like Ultimate ke, selebriti-selebriti macam tu yang kau akan betul-betul rasa segan nak tegur. So ini kalau keluar, kita just another person je kan. Man just budak umur 15 tahun kan. Aku just orang biasa je. So hopefully kereta-kereta baru boleh turun padang, sebab bagi aku event macam tu lah yang tempat korang nak buat networking. Especially kalau dalam dunia digital ataupun online ni, ya macam Space, right? Kalau korang ada tengok ada orang buat space kan, macam sekarang kan yang tengah berlalu ni pun futurist kan, masuk je. Aku start pun macam tu, which is memang muka tak malu lah. Setiap kali space aku masuk, lepas tu aku request, masuk request. Masa dalam beberapa kali ke kan aku buat macam tu sebab nak promote diri kan. Kalau tak, orang tak kenal. Okay Man, kau start awal kan, macam mana kau buat networking tu selain kau shilling lah, sebab Man ni kaki shilling lah. Aku rasa Networking. separuh Eh. benda yang dia cakap dalam grup Telegram adalah shield ataupun minta retweet. Okay, but macam mana kau bawa nama Pangkat tu Man? Macam mana? Maksud kau macam mana aku buat image dia ke apa tu? Like, yelah, macam mana kau kembangkan nama Pangkat ni, make sure orang tahu selain daripada kau shilling lah. Oh. Aku selalu macam join je Twitter Space. Macam kau kata tadi kan, aku pun selalu juga join Twitter Space. Lepas itu, let's say kalau aku jadi co-host kan, aku pernah jadi co-host 2 kali je sebenarnya. Sekali dekat Tun punya Space, sekali dekat Dolah punya Space. Pada aku dekat situ je aku dah macam gain banyak follower, and macam orang lagi tahu pasal aku. Sebab kat situ big names juga yang masuk kan. Ada Bakar Neko, Dala, and apa lagi satu tu, aku lupa dah nama dia. Tapi ada lah. Okay, so macam mana aku buat image Pangkat entah tu, pada aku macam ikonik lah nama Pangkat sini dengan aku kan. Pangkat semua biasa macam nenek aku ni bukannya kalau dia jatuh ke apa, dia teranggai ibu jari ke apa, dia cakap Pangkat kan. Dia ada masa dia panggil aku Pangkat kan. Okay. Betul serius, aku tak melawak tu. Okay. And Pangkat ni pada aku bukan offensive, pada aku more tu kelakar kan. So aku dekat timeline tu aku suka macam reply dekat tweet orang, atau aku buat benda-benda bangga lah yang pantat buat kau tu lah. Tu je lah aku punya. Sekejap, aku menjawab soalan ni Zan. Menjawab. Agak menjawab. Jangan tanya macam tu. Okay. Kalau aku cakap tak menjawab, macam mana Man? Kasi tahu aku level Zan, malu. Jangan tanya soalan macam tu. Okay, then macam mana kau Okay. mungkin lah soalan yang lebih detail adalah branding lah. Macam mana kau bina brand Pangkat tu? Sorry Zan, aku tak dengar clear sangat tadi. Oh, Kau sorry. sangkut. Macam mana kau bina brand Pangkat tu? Like, okay, I think Pangkat, kalau sekali drop, boleh kata soal in the same day kan? Sorry. In the same day? Kau selalu sold out in the same day ke like few days habis biasa? Habis agak cepat agak lah kau sold out kan? Usually in the same day lah. Kan? So kalau like, macam aku bagi tahu awal, okay, then macam mana kau macam mana creators nak capai tahap ni lah Man? Mungkin kau ada tips ke so that diorang boleh sold out dalam
one day. I think semua Tips orang nak benda tu kan Man. Dan macam mana kau buat Man? uh, So dia first off, community is the word though. Community is the key. Okay, itu first. Macam apa-apa kau kena linking supaya orang suka kau. Daripada situ je actually orang dah ada engkau punya nama dekat wishlist diorang tau. Let's say kalau katakan ada orang aku nak Roach Punk, aku nak Gigi kan. Di antara tu mesti ada dalam kepala dia kan. So salah satu sebab kenapa diorang nak benda tu sebab diorang punya pengaruh tau. Klien. Faham maksud aku? Mungkin kau boleh elaborate? Sorry? Mungkin kau boleh terangkan lebih lanjut? Terangkan lebih lanjut lah. Aku tak tahu aku nak terang apa. Tapi yang macam kau kata tadi kan, sebenarnya boleh sold out in the same day. Awal-awal masa aku start dulu Zainal cakap apa, aku nak dapat sold satu pun susah. Even aku punya floor price tu 0.01 tau. Susah. And then masa tu aku cakap dekat uncle kan. Aku hide shield bodoh masa tu. Aku cakap kat dia kan. Aku ada buat pangkat bla bla bla. Lepas tu dia cakap your work is cool kan. Dia kata lepas tu but first off, low price bukan key untuk orang beli dekat kau tau. Just because price kau low tak bermaksud orang tu nak kau punya. Takkanlah dia just dia ni 0.01 aku nak beli 10. Tak ada macam tu kan. Faham maksud aku? Faham? Sebab even sekarang aku floor 0.05 pun boleh je sold out masa aku min tu tau. Apa nak letak? Aku tak tahu nak cakap apa ni Zain. Aku dah lupa soalan lah. Bodoh lah. Ya, apa tips dia? Okay, dah sambung je lah. Kau tak cakap habis lagi cerita je. Tips. Okay, urgency. Okay, contoh lah, let's say macam masa tu kau nak drop kan. Orang tu awal dia macam mesti ada baca dulu kau punya tweet tak. Apa case kau punya drop ni kan. So macam aku macam baru-baru ni mungkin aku sold out sebab aku cakap ni last floor price 0.04. Lepas ni aku naik perhaps 0.05 ataupun 0.06 lah lepas ni. Tu first lah. Macam Ifan pun kata kita sedar tak sedar kita ada create urgency tau. Bila urgency tu orang nak beli cepat tau. Faham? Satu lah. Macam kur-kur orang nak beli sebab ada cashback. Dia punya purpose lah benda tu. Okay, mungkin aku rasa bila cakap pasal topik ni kan, dia dah berkaitan dengan roadmap juga lah kan. Apa dia cakap pasal apa? Ya, bila bercakap pasal this thing, urgency ni, so dia dah ada kaitan dengan roadmap kan. Okay, so like mungkin untuk orang baru Ahmad, perlu atau tak roadmap ni sebenarnya? It depends lah dekat apa yang kau nak buat. Sebab pada aku orang hooked dia nak beli sebab ada roadmap lah. Sebab dia interested dengan apa kau punya plan nanti kan. Ada je yang beli even tak ada roadmap. Macam katakan Loki kan, aku tak tahu dia ada ke tak roadmap. Tapi aku tak pernah jumpa. Dia ada Zain? Aku tak pasti, rasa macam tak ada lagi. Tapi aku tahulah apa plan dia in the future. Cuma aku tak pasti dia dah publickan ke tak benda. Ada? Okay. Dia tak ada roadmap. Like dia bagi tahu, dia cerita-cerita sembang-sembang macam apa dia nak buat in the future. Macam tu je lah. But detail out roadmap tu aku tak tahu. Pada aku untuk collectibles punya projek kena ada roadmap. Sebab dia roadmap ataupun use case lah. Macam sang rimba kalau orang beli nanti kau dapat tanam pokok in real life kan. So actually kau beli tak adalah kau beli bodoh-bodoh je gambar singa kan. Nanti kau dapat tanam pokok, at least kau dapat buat a good thing in real life kan. Tapi si gambar singa dia tak bodoh ke sekarang lawa bodoh. Ya. Itu betul lah. Sekarang gue lawa bodoh sekarang. Aku nak beli doh. Tapi tak ada duit. Dia tak murah pun. Flow price dia 0.01 pun. Nanti lah. Okay, teruskan. Sekarang aku mampu beli. Okay, teruskan tadi. Okay, pasal roadmap tadi. Pasal roadmap. Aku nak add apa Aduh. Kenapa perlu perlu atau tak dan kenapa pun included lah.
Next question boleh kan? Aku tak tahu nak cakap apa. Okay lah, tak apalah. Mungkin aku boleh Sumpah, tambah lah. sumpah. Ya, ya. Aku tak tahu lagi. Tak apa, tak apa. Kau Okay, boleh don't tambah worry, don't mungkin. worry. Okay, mungkin aku boleh tambah kat situ. Bagi aku, dia dah, macam aku kata lah, collectibles is somehow wajib ada kan. Satu adalah is bonus untuk, untuk orang collect kau punya NFT. Okay. Dia of course, kalau tak buat tu, tak adalah berdosa ke, kau kena kick dia pentas ke tak. But untuk collectibles, is dah macam, something else lah. Sebab selalunya collectibles ni kau Kemas produce, lah. kau dah produce banyak kan. Dia tak macam orang yang buat fine art yang mungkin satu je kan. Literally satu gambar tu memang satu je lah. Ataupun buat fotografi punya NFT, memang satu gambar tu satu je. Dia takkan gambar satu tu banyak ulang kali kan. Dia tak ada macam tu. Tapi collectible ni somehow kau buat satu design yang bermacam-macam variasi. But in the end, dia adalah satu benda lah kan. Cuma kau tukar-tukar je. Tak kisahlah, bagi aku cakap unik. Ya memang dia unik sebab lain traits. But in the end, dia just satu gambar yang asalnya template yang sama kan. So somehow kau kena meyakinkan orang kenapa kau punya artwork ni ada valuable. Especially Yes. contohnya macam, ya aku rasa yang kita ambil yang simple artwork macam kau punya halaman kan, pangtas kan. Dia simple je kan. Ya sebelum ni mungkin kepala terbang je lah kan. Sekarang dah ada badan. Okay, ataupun artwork contoh macam Fancy Fox, right? Fancy Fox is very simple design, kan. So roadmap ni adalah tambahan value lah, yang mana orang yakin benda ni boleh go jauh. Okay, sebab satu benda lah selalunya. Satu, orang nak beli NFT kita sebab dia nak flip. That's the first thing lah selalunya. Betul? Okay. So macam mana kau nak janjikan That's so true gila. yang orang, kau nak janjikan yang awal kau ni akan naik harga in the future. Okay. So sebab kalau kau collectibles, usually maksudnya kau akan produce minimum 100 lebih lah kan, selalunya minimum 100 lebih. Ada yang go like 300, ada yang go 4,000. Fancy Fox 10,000, Bad Ape 10,000. So apa yang menjanjikan buyer sekarang yang dia boleh flip benda tu, okay, in the future. Sebab kalau kau produce 10,000, kalau by logic, dia takkan naik harga. Sepatutnya harga lagi akan maintain tu lagi murah lah. Sebab benda dah saturated kan. Kat situ lah maksudnya roadmap. Okay. So Man, mungkin kau boleh terang sikit Man, roadmap tu apa? Roadmap tu apa? Okay. Actually, roadmap ni dia macam ni What is your future plans, your strategic plans untuk grow in the future kan? Kau punya goal, kau punya outcome nanti, dan apa yang akan benefit semua holder kau dengan kau sendiri kan? Sebab kau kena pentingkan diri dulu lah. Memang community penting. Tapi kalau macam kau jaga community gila-gila babi ni sampai kau diri sendiri tak terjaga kan, tu boleh mental tu. Faham? Okay, kena tambah lagi ke? Kau ada apa-apa nak tambahan ke? Okay, mungkin contoh-contoh, Aku rasa tak ada kan. contoh-contoh lah yang orang letak dalam roadmap dia. Sorry? Contoh-contoh yang orang letak dalam roadmap dia. Contoh-contoh yang orang bagi, pada buyer dia. Okay, as for collectibles ni biasa derivative punya drop and rarity lah. And then commercial use. Apa lagi? Kalau untuk pantas bagi apa Man? Okay, kalau pantas for now kalau kau selalu engage dengan kita orang punya Discord, nanti ada masa kita orang akan buka voxel punya slot. So which is kalau kau ada pantas, kau boleh kau boleh stake dia and dia dapat kalau kau tengok dekat aku punya profile, dia dapat voxel punya pantas for free. Tapi cost kat aku tau. So actually kau macam katakan si audiovisual punya PT voxel yang nombor 26, itu dia beli 0.04 kan. Tak 0.08 sebab dia beli secondary kan. So daripada situ even dia bayar 0.08 dekat previous punya owner, tapi aku yang bayar untuk cost what do you call this,
voxel ni. Itu satu for now lah. And apa yang dia dapat daripada PT voxel ni, kalau dia ada, dia dapat cashback nanti kalau aku buat merch kan. Apa and nanti kan for now kan aku buat 300 punya collectibles, animated characters and pixel kan. So the first 150 male, and nanti lepas tu pula nanti aku continue buat female pula. So kalau dia ada dua ni, nanti dia boleh breed and jadikan as a rotating punya 3D NFT based on previous traits. So actually dia sendiri what we call holder tu sendiri yang ada pilihan untuk pilih dia punya 3D character tu nanti macam mana, sebab dia pilih based on pixel ni lah kan. Katakan kau beli lelaki pakai helmet, perempuan pakai kopiah kan. Perempuan pakai kopiah. Masing-masing ada traits dia sendiri. Mana aku tahu, aku main petik je ni. Okay. Teruskan. Traits je lah, sebab traits pangkat ni bukan just dekat kepala je. Let's say dia punya colour mata, dia punya kulit, apa yang dia pakai kat kepala kan. Katakan macam eyewear, let's say eye patch ke, expression dia. Boleh belah tak? Kau duduk belakang. Oh, So dia aku kacau aku. Dia ambil pot aku. Okay. Apa aku lupa Zah, aku buat apa tadi. Okay. Aku nak tanya tadi pasal roadmap. So Sorry. tak apa. It's okay. Yes, traits. Traits. Okay. Yes, okay. Teruskan. Okay, so from the 3D rotating tu nanti diorang 150 macam mana? Kan ada 300 pixelated, tapi nanti akan ada 150 je yang rotating punya pangtats ni. And after aku punya rotating pangtats tu nanti, aku akan continue buat 3D generated punya tau. Tapi macam 150 orang yang dah ada tu, dia punya murah tu memang jauh lah beza dengan price yang aku akan letak nanti bila aku start. So as a early, how do I say as an early holder lah kan. Itu perks dia. I see. For now. Kau mungkin InsyaAllah tak nanti future nanti more to come lah. tak ada fikir mungkin nak buat like baby ke, like sebab jam agak besar kan. Mungkin kau tak ada terfikir like nak buat macam collectibles yang 2D juga, tetapi macam sebab kau breed kan. So kan kau breed daripada pixelate tu kau jump terus ke 3D kan. Mungkin kau ada terfikir nak keluarkan macam like illustration lah, 2D illustration kan. Mungkin like 2D illustration. I mean like macam Rosepang lah. Kan pixelate dia pergi kepada 2D illustration kan. Lukisan biasa. Okay. Mungkin like teenagers ke, baby ke, I don't know. Sebab kau buat macam parents kan sekarang, lelaki perempuan kan. Mungkin kau ada plan nak buat macam tu ke? Maksud kau aku tak dapat tangkap Gizan. Okay, macam Yeti, aku ambil contoh Yeti lah kan. Yeti kan bapaknya masuk gua, keluar anak. Kau mungkin tak ada nak buat macam tu ke? Like sebab sekarang kau maksudnya as a staking lah, maksudnya dia letak kat situ lepas tu dia dapat macam tu. Tak kisahlah, bukanlah tu, tapi sebab itu dia punya staking, and then after that dia start jual tiny kan. So mungkin kau nak keluarkan prosedur tu nanti memang akan macam tu. Tapi tu lah, so kau buat 3D voxel and then 3D. Mungkin just keluar illustration macam teenagers pangkat se, teenagers pangkat just macam, maksud kau 2D macam konfigurasi macam tu lah? Yes. Oh tak ada. Tak ada lah, memang tak ada. Okay, kenapa kau terus jump ke 3D? Like I know 3D bukan senang and bukan murah. Kenapa kau pilih untuk jump ke 3D terus? Okay, so first off 3D dekat pentas jarang lah aku nampak. Ada tu ada tapi tak banyak. Like 2D ni biasa sangat kan kau nampak kan. And 3D rotating ni pernah aku jumpa sekali lah, Crypto Crabbo kan. Itu je sekali kan. And sebab itu tak ada dah. Pada aku first off aku rasa itu sebab dia rare, jarang.
Tarik Sekarang nafas, ada tarik nafas, tarik sebab nafas. aku sendiri itu lah aku lepas sih. Aku minum air jap. Okay, sila. Jangan risau. Kita santai-santai je ni. And if you guys have any question untuk Man atau aku boleh Yes. tanya Man nervous, Kalau ada dia nak segan tanya cakap tolong. seorang-seorang sebenarnya. Okay Man. Ada yang nak tanya? Okay, Tak ada eh? tak apa kita sembang dulu lah. Kalau dia nak tanya, diorang nak tanya, diorang mungkin boleh buka. Yes, nampak Paltun. Oh tak ada. Dia Oh. cakap tak ada. Okay. Dia cakap tak ada lah. Okay. Okay Man, like mungkin macam kita pun dah like 10-20. Okay, mungkin like macam apa lagi yang kau expect dalam pentas, like mungkin untuk orang baru ke, and mungkin kau boleh cerita ke apa next plan pantas ke. Oh, next plan Pangtats bukan aku baru cerita ke? Tak ada kan? Like Yang aku cakap aku Masa buat 3D generator masa semua aku 20. lepas ni, bila next drop, Next drop. Next okay, drop. mungkin As I said, sekarang terus. okay, as I said tadi, Pangtats sekarang buat drop sekali je seminggu. And maybe sekali seminggu tu either 6 atau 9. So aku punya desktop ni dia just dia punya aku punya desktop ni monitor aku dia punya susunan tu 3 macam tu. Aku tak tahu korang punya sama ke tak kan. And aku tak sedap mata tau kalau aku tengok 3 kat atas ni, lepas tu 2 kat bawah. Dia jadi macam pada aku tak clean tau. So that's why aku suka drop nombor ganjil. Itu satu lah. Okay. So kau cakap tadi apa yang aku expect untuk nampak dekat pentas. So actually aku expect untuk new creators more aku expect new creators untuk jadi lagi friendly lah dengan the community. I see. Oh yeah, before And that aku nak tanya Man. Mungkin kau boleh cerita sikit. Ni selalu orang tanya, and I think orang pun mesti tanya kau selalu. Floor price tak letak berapa? Okay. Floor price aku untuk next drop. Tak, like newcomer lah. Nak letak floor price Oh, berapa, untuk newcomer. and macam mana Actually, nak increasekan floor price, something like that. Okay. Boleh. Okay, so actually pada aku untuk slide tu usually normal creators untuk collectibles diorang memang akan buat 0.02 sampai 0.04 tau. But actually you know your worth lah sebab you are the one who buat semua tu kan. And kau sendiri, kau seorang je yang tahu apa future project kau nanti, apa future plan kau and how much it will cost. So untuk floor price tu dia depends kat kau sendiri lah pada aku. Actually, then macam mana like diorang, apa patut diorang buat untuk increase floor price tu? Increase floor price. Okay, untuk floor price increment actually pada aku depends on the supply and demand. Macam GG kalau kau perasan demand dia memang high teruk kan. And setiap kali dia drop, masa jam dia drop tu, let's say katakan pukul 9 dia drop, pukul 9.10 mesti dah sold out lah. Dah licin lah kan. Bogel punya kan. Pada aku itu depends kat situ lah. Supply and demand. Alright. Okay, menarik. Alright, now kita mungkin boleh like open question lah. Hi Nana. Okay, Nana baru masuk. Alright, mungkin you guys have any question, mungkin this is a good time. Okay, sesiapa ada soalan boleh bangkitkan. Siapa-siapa nak tanya boleh je. Man tahu, tolong merayu tu. Tolong tanya soalan. Dia punya soalan susah tu. Soalan aku standard je doh. Dia soalan tak ada aku nak kecam orang ke, nak buka aib ke, tak ada. Tu. Soalan basic aku tanya. Okay. Kalau ada nak tanya boleh je tanya. Ada yang tak puas hati dengan Man ke? Pak Lang. Pak Lang okay. Okay, hello Pak Lang. Yang staking tu kan, yang keluar Yes. at the end keluar yang voxel punya tu kan. Bila Yes. target lah. Sorry sebab tadi lambat Apa? join. Bila apa? Voxel punya staking untuk holders Pangtats. Yes. Maksud kau bila next session aku buat tu? Ya, betul. Oh.
probably lambat sikit daripada macam aku kan kata mungkin memang aku akan ada 300 pangkat tapi tak semua 300 pangkat so akan ada version PT akan ada version dia punya voxel tau. Maybe aku target dalam 50 je dah cukup sebab kalau tak nanti dia tak function lah sangat benda tu. Sebab nanti kan benda tu akan ada cashback dia sendiri semua tu kan. I see. Dan aku target even at least kalau satu holder tu dah ada 3 pangkat kan. Tapi aku nak bagi dia satu je PT voxel tu untuk macam bagi semua orang tu ada chance untuk ada voxel pangkat. Tapi Next tak session aku tu akan Sorry? lah. apa dia? Tapi tak semua 300 tu akan dapat voxel punya version macam tu. Benda tu Tak akan jadi semua tak semua. I think man dia macam nanti dia macam bukanlah aku nak kata nanti ada yang tak puas hati, but in the end of course semua akan tak puas hati lah. I think Tak apa. what you can do aku rasa adalah mungkin for 50 ni Okay. requirement dia macam ni. Okay, aku tak tahu requirement kau buat macam mana kan tu dapat like that boleh. But the next Okay. 50 kau increasekan difficulty dia. Mungkin kena lamakan lagi dia punya staking time tu, you know. So ataupun nak masuk Okay, tapi but still maksud kau but still aku kena buat semua 300 pangkat tu semua ada voxel version sendiri maksud kau? aku faham kau nak limitedkan benda tu, but you know at least bagi aku macam staking ni dah aku rasa dia adalah salah satu daya penarik kau juga tau. Rugi kalau kau just buat sampai situ je. Mungkin kau boleh Betul. buat Faham. aku tak tahu, mungkin kau boleh create some requirement lain. Macam ni macam ya sebab kau nak aku faham nak limited kan sebab kita tak nak semua orang mampu kan. So, nanti kita yang rugi. Betul. But tak rugi lah sebab kau the second one buat benda ni. The first one is Yeti kan, and kau the first one. Rugi kalau kau just stop sampai situ. Sebab dia menarik. Orang ada yang berminat nak main benda ni just for the sake of fun of it je. Okay. Faham. So maybe Zai nanti berat tepi tu. cuma tapi apa. But Nice idea. Oh, sorry. Yes, Pak Lang ada apa nak cakap lah? Ataupun ni satu suggestion je lah yang itu Pak terfikir sebab waktu Pak Tats baru start staking tu kan kena macam first come first serve punya basis kan. Ataupun Pak suggest untuk semua Pangtats punya holders yang total purchase melebihi some certain amount. Contoh macam sekarang FP floor price Pangtats berapa? 0.04. Okay. Macam dia awal Pangtats punya drop kan. Contohnya dulu awal-awal 0.02 lah contoh. And then untuk holders yang macam dah lama kumpul Pangtats ni mungkin Man boleh letak requirement contoh untuk holders yang total purchase dah sampai 0.06 atau 0.08 boleh start staking. One of diorang punya. So macam the more you buy the more chances lah untuk di buat benda tu. So maksud kau macam tu? Paling benda tu akan jadi daya penarik untuk orang lain untuk memiliki Pangtats tau. So that diorang boleh kumpul. So that nanti diorang akan dapat the voxel limited edition tu. Since Pangtats lah nak buat the whole thing as voxel kan. Macam tu lah. So benda tu akan jadi orang macam lebih tertarik macam okay nak kumpul lagi lah benda tu supaya nanti dapat voxel. Voxel tu mungkin in the future orang akan cari tau sebab kita one of the earliest in NFT. Sebenarnya kita tak tahu in the next 2 or 3 years mungkin orang akan cari balik the earliest projects macam tu kan. So benda tu limited. Bila limited benda tu akan jadi rare jugalah. Nanti aku DM kau dan boleh interesting talk about lah. Telegram lah dekat Discord ni Pak Lang kurang sikit sebab Pak Lang guna phone jadinya jarang Telegram lah. Sorry. Nanti aku DM tu. I mean aku nak cakap boleh je. Selain macam yang kita tadi Pak Lang suggest macam kena buy kena sampai 0.06. I think kau boleh buat macam sebab kalau macam tu kesiankan holder lama sebab diorang beli 0.01. Yang mana yang baru beli 0.04. What you can do adalah berapa banyak Pangkat kau ada. Something like that. Okay, kau kena kumpul. Sorry, apa dia? Kau kena kumpul 3 ke 4 ke
Kau boleh baru boleh dapat staking boleh macam dapat tu. boleh staking satu. Baru kau boleh staking satu pound touch. So dia dah limited. Okay, So, faham. so But let's say, okay, kau kata 3 boleh buat 1. So kalau dia ada 6 boleh buat 2. Macam tu ke? tak kira macam contohlah macam aku buat dulu kan. Lagi banyak kau kumpul, lagi banyak ni kan. Contoh kau nak dapat 0.04 punya cashback, kau kena ada 3 kur. So kau pun boleh buat macam tu. Okay, kalau contoh aku ada siapa sampai ada whole 4 pangkat, kau boleh staking satu pangkat untuk dapatkan voxel. Boleh Faham? repeat Zan? Okay, kalau contoh kau ni siapa yang ada apa ni? Siapa yang ada 3 atau 4 pangkat, okay, diorang boleh staking satu Okay. dari diorang. Untuk limit lah juga kan, untuk So bagi dia chance limited for lah. So more dalam vendors untuk buat. kalau kau drop 300, maksudnya mungkin ada dalam tak sampai 100 lah yang akan ada voxel. That's smart. Nanti aku update lah aku punya Hmm. terms and conditions. Boleh. Thank you Zan Okay. for that. Tu betul-betul membantu. Kalau ada sesuatu nak tanya lagi boleh je. Sila. Buka je voice Kita and buka soalan. tanya je. Even nak bagi feedback, suggestion. Hello. Hello. Hello, hi. Who's that? Kasam. Kasam. Okay, Dah Kasam. nampak? Yes, sir. Nombor apa? Okay. Okay, hi bro Fauzan, bro Pangtas. Saya nak tanya sikit sebab saya new creator. Okay, boleh bro. And saya rasa banyak new creator yang yang hadapi masalah yang sama lah dengan saya. Sebab which is bila kita dah start project kita kan, contoh kita dah start project kita dah letak floor price yang macam bagi kita time tu rasa kita dah sesuai dah. Lepas tu bila kita dah explore more, kita dah into the scene lah, lagi banyak lah, dah explore lagi banyak, kita rasa macam tiba-tiba kita rasa kecil pula. Kita rasa macam price kita macam tak sesuai, kita macam nak turunkan lah. Rasanya ada, kalau kita turunkan tu ada efek ke, ataupun kalau kita macam kita dah project macam tu, macam mana? Okay, actually pada aku kalau kau dah let's say kau buat apa collectibles lah? Dia macam collectible tapi dia macam mana? Dia macam nak cakap. Dia macam apa nama projek kau? Projek Galaxy Ranger. Tapi dekat Twitter Kasam ke? Kat pentas. Apa nama pentas ni? Apa nama kat pentas? Nama kat pentas Kasam ke? Kasam. Okay. Sebab sebab sebelum ni aku macam baru masuk kiranya aku masuk tu macam lepas tu macam terburu-buru lah, macam rasa macam harga ni dah okey, dah tengok orang lain punya semua macam harga ni dah okey, tapi bila macam dah into the deep tiba-tiba rasa macam kecil gila, rasa macam harga ni macam mahal sangat macam tu Actually aku rasa kau punya ni okey je. Kalau nak first off pada aku, kalau kau dah ada, let's say kau dah drop 10 dan 5 daripada tu dah ada owner sendiri kan, aku tak rasa kau patut buat price drop sebab nanti, sebab aku sendiri pernah kena, let's say katakan aku beli benda ni 0.06 kan, patut esok tiba-tiba orang tu dia buat price drop 0.02 kan, so orang lain, semua orang boleh beli dengan price 0.02 tapi aku beli 0.06 kan, so pada aku macam unfair pada aku lah. And aku rasa kau punya ni dah lawa dah pun, just banyak sikit borak dekat dekat Twitter tu, more promoting your own brand tu. Kalau Fauzan ada apa-apa view pada kau? Okay, dia bila cerita pasal floor price ni, okay, so tadi kau kata kau letak dulu dan bila kau tengok dah into the community, kau rasa macam mahal sangat kan? Kau cakap kan? Tapi kiranya masa awal-awal tu macam dah check sikit macam okey lah, tapi bila dah into the deep sangat macam tu kita tengok macam wah kecil Then maintain. Kenapa? Sebab ni adalah price yang kau rasa memang kau nak, yang kau rasa berbaloi untuk kau. Okay, dia problem dengan bila kau dah into ni, kau dah trust, dah ada banyak influence tau, and benda tu akan kira
mengganggu judgement kau lah. So bagi aku, selalu aku cakap kat creator, kau nak harga berapa dulu? That's the most important thing. Dia sama macam kau buat business. Kau ada cost, okay, kau ada cost masa, kau punya, kau nak melukis, benda ni, berapa lama kau belajar untuk dapat buat lukisan macam ni. So everything is cost. So kau kena tahu dulu cost kau ni berapa. So for example paling senang selalu aku akan cakap, okay, 1 hour kau buat berapa lama. Contoh let's say kau kata 1 jam kan. Okay, then kau rasa berapa nilai hour kau ni dalam masa 1 jam. Kau kena tentukan dulu lah. Kau kena decide benda tu. Dan contohlah kau kata, okay, 1 hour ni aku buat 1 jam, harga dia 0.03. Itu baru cost sahaja. Kau mesti nak untung. So kau up sikit. Macam contoh kau buat ni 0.05. Then it's okay. So bagi aku, tak apa harga kau letak ni. Tetapi kalau kau rasa kau kecil, kau rasa macam kau letak mahal sangat, then what you can do adalah tambah value. Apa yang orang dapat kalau dia beli hour kau. Itu bergantung. Cakap sama value, macam-macam benda boleh bagi. Okay, for example, tadi kita dah sembang pasal roadmap kan. Okay, kau buat ni dapat baju lah, last certain ni kau mungkin dapat free giveaway lah. Okay, ataupun itu kira value yang ada cost. Value yang tak ada cost adalah diri kau sendiri. Okay, macam mana kau bawa dalam Twitter kau. Kau tolong orang ke. Okay, macam contoh Ciki Pang selalu apa dia panggil? Shield. Every day dia akan shield a few project yang dia nampak menarik, dia akan shield, betul-betul shield lah. Dia tolong shieldkan untuk kau. Dia retweet, dia quote retweet cerita kan. Dia promote untuk kau. Alright. Macam aku punya style, aku memang dulu aku selalu bagi motivasi lah, aku bagi tips lah, tips marketing. That's value. Okay, so dia bukan setakat value pada branding kau saja, project kau, tetapi value pada diri kau. Sebab orang kadang-kadang beli bukan sebab project kau. Orang beli sebab kau as creator. So something like that. So kalau kau rasa mahal, then kau just bagilah extra ke orang. Contohlah aku tengok Kizzen ada beli kan kau punya ni. Kau promote tak Kizzen beli? Kau tolong promote Kizzen tak? Kau ada DM dia tak? Thank you. Dan kau selalu tak interact dengan dia? Buat macam tu. So biar orang rasa berbaloi dan dihargai lah bila dia beli hour kau. Menjawab ke soalan aku? Jom. Thanks guys. Alright, apa-apa boleh tanya no lagi. problem. Boleh DM tepi lagi. Okay. Alright, okay. Ada apa? Sebab- Yes. Pada aku kalau kau ada buyer kan, kau kena bagi shout out tu dekat Twitter tu. Sebab ada orang dia suka validation tau. So bila let's say kau beli, lepas tu orang tu cakap, oh thank you. Kau rasa macam kau tu you feel like you are being appreciated by the person when you are doing that kan. That's a good thing Tu je. Dan mungkin kau boleh tolong promote dia punya projek kalau dia ada projek kan. Kau tengok dan kau tengoklah apa yang dia retweet yang kau boleh bantu, kau bantu. That's one thing lah boleh buat. Okay, maybe another question. Anyone ada apa-apa soalan ke? Tak puas hati dengan Man ke? Boleh lepas kat sini. Kenapa tak puas hati dengan aku? Mungkin. Aku kata mungkin lah. Kalau, cerita kalau. Kenapa tak puas hati dengan Fauzan kan? Fauzan banyak kat buat dosa. Aku tak kata aku tak buat dosa. Okay, anyone else mungkin, ada apa-apa, mungkin tak faham ke dengan projek aku atau projek Man ke, ataupun mungkin apa-apa input yang korang perlukan ke. Nak bagi pendapat boleh tak? Sila Nana, sila. Boleh. Tak ada. Sebab tadi kan soalan pasal kita rasa macam nak lowkan price semua kan. So Nana rasa Nana faham sangat perasaan new creator tau. Dia macam kita risau sebenarnya tau. Kita macam adakah aku overprice aku punya kerja macam tu. Tapi actually just this is to every creator lah Nana rasa. Only you know how much effort that you put for your project. You tahu, and sebenarnya kenapa you letak that price in the first place, actually it was already worth it. Macam you dah rasa sebenarnya harga tu sesuai dengan you punya effort, dengan you punya cost. So macam try lah, even though macam yelah kita akan rasa layak ke aku ni ke apa kan. Tapi Nana rasa lah the main thing yang you kena ingat, trust in your project, trust in your artwork. You rasa macam orang lain aku ni macam mahal sangat, artwork aku ni tak layak or something, aku kena letak murah lagi, tak.
tak. Just trust your project. Don't undervalue diorang lah. Something like that. Sebab you tahu berapa banyak effort yang you letak. Macam tu. Aku strictly agree lah. Tapi jangan lupa lah macam shield and everything. Engage dalam community. Join Discord macam ni kan. Discord kur-kur ni. So macam at least people know who you are lah. So then Yes. orang akan nampak project you. Yes. And one thing yang aku boleh tambah adalah dia kalau tak terjual hari ni, tak bermaksud dia takkan terjual esok. You know? Betul. And And as I said tu, as the price tu, and you know your worth lah. yes, macam Kasam tadi dah ada dah orang beli pun. Dah ada 3 orang buyer kan. So maksudnya memang ada audience you. So kalau yang tak terjual lagi 4 tu, you just tak jumpa je lagi audience you yang lagi 4 tu. So you know, keep on engaging, keep on cerita, promote your project sampailah orang yang mampu beli dan nak beli tu jumpa. You know, dia saya cakap aku, dia memang about timing. Timing is very important sebenarnya. And the problem dengan timing ni, kita tak boleh nak guess bila dia akan berlaku. Okay, so that's why kena selalu buat. Aku rasa masa aku hiatus sebulan tu, ya Allah, macam-macam whale lalu, kau tahu. Semua jenis whale lah lalu. Aku pula tengah hiatus. Memang tak release apa-apa lah. So, so timing lah kan, timing. So kita tak tahu kan. Kita tak boleh plan. Aku memang tengah hiatus, tengah tak produce apa-apa. So that's why just buat je. Okay, yang mana yang tak nak tu tak apa, kita pedulikan kan. But kita keep on chilling, tengok macam mana into. Sebab aku rasa Kasam punya hour ni lawa gila. You guys boleh check. Eja je macam nama dia dalam Discord ni. Okay, Kasam dengan Triple Z. Lawa tu, lawa. Aku mungkin kalau ada duit lebih, insyaAllah aku angkat satu. Okay, so you guys boleh check jugalah hour Kasam. Thanks guys. No problem. Okay, aku tak follow lagi punya. Okay, anyone else mungkin nak tanya kepada ada Robobot, Cletizen, Kembara Naga. Tapi Kembara Naga Cletizen dia dah join NFT review. So basically dia dah, but you guys mungkin boleh cerita sikit like you guys punya improvement ke after lepas tu apa yang korang kini kata Cletizen pun makin rancak sekarang. Cletizen mungkin boleh cerita sikit kalau tak keberatan. Cletizen sibuk ke tu? Halo. Cletizen. Hello Put, congrats. Kau kahwin lagi. Congrats pengantin baru. Apa aku lepas hari tu ni aku ada ni lah, ada benda baru juga lah aku buat. Macam apa hari tu kan Cikipang cakap ada apa try buat by team kan. So aku try buat lah yang hari tu apa yang Rasta tu kan. Itu first team lah. So lepas ni tengoklah macam mana aku sama ada aku akan buat memang setiap minggu tukar-tukar team ataupun bi-weekly ke monthly ke, tengok macam mana nanti. Macam mana penerimaan orang bila kau buat team tu? Aku tak expect macam okey lah dia. Aku tak expect, aku punya Cletizen tak ada selaju yang lain kan, macam sehari terus jual kan. Tapi aku tak expect lah macam okey ada ke orang beli je. Macam tu lah. So still okay lah. Then Clementi Pot tu aku rasa aku dah banyak agak. Aku buy semalam kan, aku rasa aku dah guna 0.28 lah untuk apa contribute back to community. Walaupun aku punya profit tak adalah besar sangat kan, sebab kita pun jual murah-murah je. So aku rasa alhamdulillah lah. Then then aku akan announce something lah untuk whole day nanti. Lepas 50 sold out. Then untuk Cletizen yang ke-50 kan, aku akan buat esok lah. Sebab tak ada apa-apa masalah ke. Sebab hari ni pun ada pentas slow kan. Sebab Binance Smart Chain tengah congested. InsyaAllah esok lah aku akan open bid ke, tengok macam mana untuk yang ke-50 ni. So, Open bid macam mana? Auction lah. Open bid untuk apa? Ada drop apa? Yang ke-50. Untuk Cletizen ke-50 lah. Then siapa yang yang lepas Cletizen 50 ni akan dapat something lah. Macam mana nanti esok. So yang 50 ni last lah untuk Genesis. Selepas ni Cletizen biasa je. 50 ni kira Genesis lah. Macam tu. After this generated ke? Tak.
Ni jenis macam starting citizen orang yang macam kira macam siapa yang beli jenis ni aku macam orang kata hargai lah sebab benda baru apa semua kan, orang berani juga beli kan. Macam tu. So siapa yang beli jenis ni macam diorang put trust yang tinggi lah dekat Citizen. And then soon nanti mungkin aku akan collab dengan few photographer punya NFT kan, untuk NFT photo walk, untuk fotografi lah. Tapi kalau yang tak buat fotografi pun nak join okey je. Sebab yang NFT photo walk tu pun one of aku punya roadmap juga. Kalau aku tengok dekat aku punya roadmap kan, NFT photo walk pun one of roadmap juga. So siapa yang join nanti, adalah nanti. Sebab kita tengah bincang lagi benda ni dengan few NFT photographer lah. Macam apa nama, Azizi Musa, Fahmi macam tu lah. Tengok nanti macam mana. Menarik tu. So macam boleh deal lah kot, insyaAllah. Sebab tu pun kawan-kawan juga kan. So macam mana? So semua dah tahu lah, Putra kawan dengan geng-geng power. So lepas ni rapat-rapat dengan Putra. Lepas ni rapat-rapat dengan Putra. Jangan ada orang power tu. Aku dah lama dah start ni fotografi. Busy. Alright. Kalau teruskan mungkin dah macam diorang lah. Tak apa-apa. Mungkin kau akan jadi macam diorang tapi dalam dunia NFT, insyaAllah. Aku buat clay dah, insyaAllah lah, insyaAllah. Yes. Okay. Sebab diorang konsisten lah. Itu memang diorang konsisten daripada tahun 2014. Aku stop kejap sebab kerja semua. Diorang teruskan semua jadi power sampai sekarang. Orang semua kenal kan. So siapa yang kalau sini ada yang main fotografi NFT kan, so korang jangan apa orang kata, just go on je lah. Walaupun sekarang ni mungkin kurang orang kata exposure, in the future siapa tahu kan. Sebab sekarang pun aku tak makin ramai lah yang buat fotografi NFT ni. Mobigrafi ke fotografi ke, just try je lah kan. Betul tak? Betul. InsyaAllah kalau community part aku banyak nanti lagi, aku boleh support more lagi fotografi NFT insyaAllah. InsyaAllah di creator ke semua kan. Itulah. Okay, thank you for sharing. Okay. So siapa lagi yang tak ada design, ada lagi primary, ada lagi 7. Aku baru beli satu FOMO. Thank you. Alright. You guys boleh check out Putra punya pentas. Okay, Claytizen. Alright. Memang dia buat aku unik aku, the only one yang buat clay Thank you. Alright, okay. Mungkin ada sesiapa lagi mungkin nak tanya. Kalau tak aku mungkin tutup sesi. Alright, tak ada kot. Okay, Man. Alright, thank you Man for sudi cakap, and mungkin ada any kata-kata akhir sebelum kita tamatkan sesi ni. Okay. Izan, tadi aku cakap apa kat kau pasal nanti aku DM kau. Aku lupa tu. Tak tahu kenapa aku nak DM kau. Ya pasal staking kau lah gila. Ya, aku tahu pasal staking, but okay, tak apa. Kau suka tahu. DM lah, bodoh lah kau ni. Okay. So kata-kata terakhir Man before kita end the session. Kata terakhir. Thank you. Man, congrats again. Yo. Congrats again. Apa dia? Congrats again. For what? For verify. Oh, thank you. Okay. Thank you so much. Thank you kepada semua yang mendengar. And if ada apa-apa kan tak cukup BNB nak min ke apa, boleh DM aku punya Twitter, ataupun mungkin nak ada opinion ke apa boleh tanya aku atau Fauzan sendirilah. So maybe that's all yang aku akan cakap. Mungkin kau ni Man tak pandai lah, time ni nak shield. Okay, boleh check out Man punya pentas atau Twitter Pangtas, okay, at PUNKTARTS. Okay, so you guys boleh check out Man Pangtas di pentas. Pangtas tau. Macam nama aku tu kan. Bukan pantat Ada beza tu. Kau Man, kau dah selalu shilling kuat, tapi time ni tak nak shield pula. Lupa. Aku dah kalau lupa, dah segan nak cakap ni. Okay, so you guys can check me out. My name is Pangtats. Not so new creator. Okay, but you guys can check me out. Okay. Alright, okay. Thank you semua yang menonton, sama ada dalam Discord ni ataupun yang menonton di YouTube. Thank you so much guys. Alright, insyaAllah
next week kita ada NFT review lagi. So nak tahu siapa yang kita akan review, tunggu nanti. Ataupun you guys nak aku review korang punya projects, boleh je. Nanti aku akan buat new poster for tomorrow. So you guys boleh reply on that. Alright. So thank you so much yang sudi mendengar daripada mula sampai habis, ataupun yang mungkin masuk di pertengahan, yang masuk lewat. Alright, thank you so much. Jumpa lagi next week. Assalamualaikum. Bye bye. InsyaAllah.